Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5 iaitu Nurul Farahin binti Fuad A172980, Erni Manisa binti Buyadi A173684, Nur Auni Afika binti Nur Azmi A176411 dan Anis Nabila binti Kamrul Zaman A177931 yang akan membentangkan tajuk mengenai mata wang dalam ekonomi Islam. Seperti yang kita sedia maklum, mata wang adalah salah satu elemen penting dalam sistem kewangan kerana ianya sering digunakan sebagai alat pengukur atau medium pertukaran untuk mendapatkan barangan atau perkhidmatan di antara penjual dan peniaga. Mata wang juga menurut tafsiran kontemporari Dewan Bahasa dan Pustaka adalah wang yang bukan wang kertas, iaitu wang daripada logam, iaitu duit shilling. Mata wang juga dapat dijelaskan dengan jenis atau unit yang digunakan di sesebuah negeri. Bagi memahami konsep secara jelas, perlulah untuk diketahui mengenai beberapa definisi dan juga tafsiran yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan Islam di dalam pengertian mata wang di dalam Islam. Menurut Imam Ghazali, wang adalah wang sebagai sesuatu barang yang boleh diterima sebagai satu alat pertukaran. Manakala Imam Ghazali menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan dinar dan dirham sebagai pengadil dan pengantara di antara semua harta, sehingga semua harta tersebut dapat diukur dengannya. Disebabkan ianya adalah sesuatu yang kekal, maka mata wang dari emas dan perak dapat menjadi satu mekanisme yang adil sebagai alat pertukaran sesuatu barang. Konsep mata wang di dalam Islam yang pertama iaitu mata wang tidak terhad hanya semata-mata kepada emas dan juga perak. Imam Malik ada menjelaskan bahawa beliau membenci jual beli kulit binatang yang dijadikan mata wang dengan emas dan perak secara bertangguh. Adalah bersyarat bahawa kulit-kulit binatang yang digunakan sebagai wang hendaklah dibuat jual beli langsung dan bukannya bertangguh. Maka ini menunjukkan bahawa wang tidak terhad kepada emas dan juga perak. Bahkan komoditi yang lain juga boleh dijadikan sebagai wang di dalam urusan jual beli, namun haruslah menepati syarat-syarat yang telah pun ditetapkan. Konsep yang kedua pula ialah wang tertakluk pada hukum as-sarf. Fungsi mata wang dalam masyarakat Islam adalah sebagai alat pertukaran kerana sektor pengeluar dan juga pertukaran adalah sumber pendapatan bagi semua individu dan juga agensi-agensi sebuah institusi melalui urusan penjualan barangan dan juga perkhidmatan. Islam mengharuskan perkara jual beli, namun telah ditetapkan garis panduan serta kayu ukur di dalam topik ini agar dapat menghindari serta mencegah daripada sebarang kemudaratan di dalam jual beli. Konsep yang ketiga pula ialah wang diterbitkan oleh negara. Ibnu Khaldun menyatakan bahawa penerbitan wang adalah tanggungjawab pemerintah. Oleh itu, pemerintah sahaja yang mempunyai hak di dalam hal-hal yang berkaitan penerbitan wang. Adalah tidak dibenarkan kepada sesiapa yang bukan pemerintah untuk menerbitkan wang. Ini kerana bagi mengelakkan fitnah serta masalah yang akan berlaku dari perbuatan tersebut. Menurut Imam Nawawi juga ada menerangkan bahawa penerbitan wang adalah tanggungjawab pemerintah dan ia adalah untuk menghindarkan serta mengelakkan daripada sebarang penipuan dan juga kerosakan. Konsep yang keempat pula ialah harta tertakluk kepada zakat. Wang juga adalah salah satu harta bagi umat Islam agar mereka menunaikan zakat ke atasnya setelah cukup haul dan juga nisab. Umat Islam boleh mencari harta untuk kesenangan mereka, namun harus diingat terdapat zakat dan juga rezeki orang lain di dalamnya. Oleh itu, umat Islam harus mencari harta, harus menggunakan harta tersebut yang telah pun diperolehi ke dalam jalan yang dirodai serta patuh syariah. Fungsi mata wang di dalam Islam. Yang pertama, alat pertukaran. Sejarah membuktikan bahawa mata wang telah digunakan sebelum dan juga semasa zaman Rasulullah SAW di dalam kehidupan baginda. Menurut Ibnu Taymiyah menjelaskan bahawa mata wang dinar dan juga dirham asalnya bukan untuk dimanfaatkan zatnya, melainkan adalah untuk tujuan sebagai alat pertukaran dalam mengetahui nilai sesuatu barang.
Yang kedua pula adalah sebagai unit hitungan. Wang dijadikan sebagai satu platform di dalam menentukan suatu nilai barang di pasaran. Nilai tersebut dinilai dengan pameran harganya. Maka itu sesuatu barang tersebut dapat diketahui serta diukur dan juga diperbandingkan. Fungsi wang di dalam Islam yang ketiga adalah sebagai alat penyimpan nilai. Alat penyimpan nilai yang dimaksudkan ini adalah wang tersebut adalah berperanan sebagai satu alat yang menggambarkan nilai yang disimpan oleh seseorang. Menurut Ibn Khaldun ada menjelaskan bahawa wang adalah sebagai alat simpanan. Seperti di dalam kata-kata beliau, kemudian Allah mencipta dua barang dari tambang emas dan perak sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan bagi orang-orang di dunia. Seterusnya ada jual beli mata wang. Pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, wang yang diguna pakai adalah dinar dan dirham. Tiada perselisihan pandangan tentang kedua-dua mata wang itu sebagai barang ribawi. Namun begitu, berhubung dengan mata wang kertas, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali bersepakat memutuskan bahawa ia juga termasuk dalam kategori barang ribawi. Pertukaran atau jual beli mata wang ini tertakluk pada syarat-syarat baik mu'azzafin. Syarat-syarat tersebut adalah: yang pertama, pertukaran kedua-dua jenis mata wang hendaklah berlaku secara spot atau lani, jadi tak boleh bertangguh. Yang kedua, pertukaran mata wang sama jenis ialah kadarnya hendaklah sama. Bagaimanapun, jika pertukaran mata wang itu melibatkan jenis mata wang yang berbeza, hanya syarat pertama sahaja yang mesti dipenuhi. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, ia disebut sebagai pertukaran mata wang asing seperti pertukaran dolar Amerika Syarikat dengan ringgit Malaysia. Perkhidmatan pertukaran mata wang asing itu ada di mana-mana bank dan pusat pertukaran wang berdaftar di Malaysia. Transaksi itu sah dan patuh syariah jika syarat-syarat bagi mu'azzafin dipenuhi. Seterusnya ialah perkembangan mata wang. Pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, jual beli mata wang dikenali dengan pertukaran emas dengan emas atau perak, atau dinar dengan dirham. Dan kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, pada zaman kini, pertukaran mata wang tu adalah pertukaran jenis mata wang dari satu negeri ke negeri yang lain dalam satu ekonomi. Sebagai contoh, pertukaran ringgit Malaysia dengan USD dolar. Seterusnya adalah berkaitan isu semasa berkenaan mata wang. Isu yang dipilih adalah berkaitan perdagangan mata wang asing ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai foreign exchange trading ataupun lebih kita kenali sebagai forex. Tapi perlu diingatkan di sini bahawa pertukaran mata wang asing adalah berbeza dengan pertukaran wang asing. Pertukaran wang asing adalah foreign currency exchange. Ini adalah hukumnya harus kerana ia adalah berkaitan pengurus wang berlesen. Kita hendak menukar mata wang negara sekian-sekian dengan negara sekian-sekian. Berbeza dengan pertukaran mata wang asing, iaitu foreign exchange trading, yang bertujuan tidak lain hanyalah untuk mengawal keuntungan kerana perubahan harga mata wang, sesuatu harga mata wang itu. Jadi pertukaran forex ni, pertukaran mata wang asing ini dihukumkan haram kerana pertama, dia adalah menyalahi kontrak jual beli dalam Islam yang mengikut syarak, serta terdapat unsur-unsur yang ditegah dalam agama. Antara unsur-unsur yang ditegah agama adalah wujudnya unsur leverage, iaitu pinjaman untuk bukan pelaburan mata wang tertentu. Unsur leverage ini dapat difahami dengan dijelaskan satu contoh, iaitu seperti Ali yang hendak melabur dalam forex ini akan menggunakan modal sebanyak RM10,000 untuk harga pasaran satu mata wang yang berharga RM100,000. Jadi pedagang akan membuat pesanan ataupun tempahan lagi RM10,000 kepada broker, dan ini adalah melibatkan pinjaman. Dan pinjaman ini
lah yang menyebabkan ada dua kontrak, kontrak jual beli. Pertama adalah jual beli dan juga yang kedua adalah pinjaman, iaitu qard. Oleh itu ia menyalahi hadis Rasulullah SAW berkenaan tidak halal sesuatu pinjaman dengan jual beli. Malah Majlis Fatwa Kebangsaan juga telah menyatakan tidak harus muamalah ini serta dihukumkan haram kerana masalah muamalah ini melibatkan tentang barang ribawi, iaitu jual beli mata wang itu sendiri serta adanya unsur riba, unsur gharar dan unsur maisir, iaitu judi. Malah fatwa ini adalah selari dengan Majlis Fatwa Indonesia serta Majma' Fiqh Islam Sedunia. Justru kesimpulan yang kita dapat di sini adalah kewujudan wang perlu disertakan dengan agensi kawalan dan undang-undang yang diluluskan oleh pihak berkuasa sesuatu kawasan jajahan dan pemerintahan. Pemahaman terhadap konsep, fungsi dan matlamat akhir mata wang perlu diteliti agar kemaslahatan manusia dapat terjamin.